Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai pada ayat yang ke-13. 13, idza tutla alaihi ayatuna qala asyatirull awwalin. Sebelum itu ayat yang ayat yang kita lalui, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim alladhi yukadzibuna biyaumiddin. Sebelum itu mereka yang mendustakan, tidak percaya kepada hari pembalasan, dan bila dia tak percaya kepada hari pembalasan, dia rasa apa yang dia buat akan terlepas. Kembali kepada mutaffifin, dia rasa apa yang dibuat akan terlepas dan dia tidak akan account, dia tidak akan diminta pertanggungjawapan. Dia tidak ada accountability. Wa ma yukadzibu bihi, lalu mereka mendustakan hari pembalasan, dan kesan tidak percaya kepada hari pembalasan ini, maka ada peniaga-peniaga yang sanggup menyorokkan barang dagangan, perniagaan semata-mata nak mengawal harga pasaran. Dia sorok gula, dia sorok minyak, kemudian barang yang yang bila disorok seolah-olah barangan tu tak sampai, maka harga makin melambung, dia untung berlipat kali ganda. Tu wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Orang yang mendustakan ini tidaklah ia kecuali orang-orang yang begitu melampau, mu'tad. Melampau dalam apa? Nak mengaut keuntungan, melampau pula dalam menuntut hak. Kalau dia beli, dia nak orang cukupkan dia punya. Kalau dia jual, dia nak orang rugi biar dia untung. Dan asim. Asim kan hari tu diberitahu bagaimana proses asim ni, mereka yang sentiasa tenggelam dalam dosa. Asim adalah rasa berat untuk buat baik. Asim sangat teruk sampai tak mahu buat benda yang baik. Tu asim, tenggelam dalam dosa. Manakan tidak, kalau dia menjual, dia sorok barangan, orang kat luar ni yang nak beli barangan punya sukar, terpaksa bayar harga lebih. Dia kat rumah, dia dapat dosa menzalimi orang lain. Itu asim. Dosa yang berpanjangan. Asim. Malah bila ada orang menegur, idza tutla alaihi ayatuna, bila dibacakan kepadanya ayat kami, bila ditegur, mereka akan berkata, ini cerita lama. Quran ini dongeng dahulu kala. Mereka kata ayat-ayat Allah, teguran-teguran dari Allah ini adalah cerita-cerita dongeng-dongeng. Dan pasti orang tidak percaya pada cerita dongeng. Malah lebih dari itu, orang bodoh yang percaya benda macam ni. Sebenarnya mereka bukan sahaja mempermainkan ayat Allah. Mereka sebenarnya sedang menghina Allah Subhanahu wa taala. Qala asatirul awwalin. Ini semua asatir, dongeng dahulu kala. Perkataan tutla fi'il mudhari'. Maksudnya peringatan ini kan, peringatan, ajakan ni, ayat-ayat Allah ni dibacakan kepada dia berkali-kali, bukan satu kali, bukan dua kali, berkali-kali. Malah Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan ada orang yang baca ayat Quran kepada mereka. Didatangkan manusia, kawan dia mungkin baca ayat Quran pada mereka.
datangkan nasihat kepada mereka. Dan itu jam Allah nak tengok mereka terima atau tak. Dan bila disebut dibacakan, tutsla ni dibacakan, majhul. Dibacakan dalam bentuk pasif. Mereka dibacakan. Ada orang yang baca, mereka dengar. Kerana mereka takkan nak baca sendiri. Sebab tu Allah datangkan orang bacakan untuk mereka Quran. Bukankah ini dalam bentuk secara tak langsung Allah nak bagi tahu orang jenis macam ini dia tak baca Quran. Sehingga Allah perlu hantar manusia lain untuk baca Quran agar dia dengar. Malang tuan-tuan, malang. Kaya di dunia tapi tak baca Quran. Kalaupun baca tapi Quran tak berkesan untuk memandu, untuk membetulkan, untuk align gaya hidup dia. Sangat malang. Sangat malang. Next. Kalla. No, jangan begitu. Jangan fikir begitu. Kalla. Bal. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di sini ada saktah, hukum saktah. Tuan-puan lebih arif, saktah tu bagaimana? Berhenti sebentar, sekira-kira 2 rakaat. Rakaat ke harakat? Tu semua khusyuk dia dengar. Rakaat ke harakat? Rakaat lah Ustaz, harakat. Berhenti sebentar, sekira-kira 2 harakat. Kalau 2 rakaat tu, biru juga muka tu nak berhenti tahan nafas. Berhenti tahan nafas. Bukan berhenti tarik nafas. Berhenti tahan nafas. Sebab ramai juga tengok, bila kita baca Yasin, dekat masjid, bukan hanya remaja-remaja, orang tua pun tarik nafas. Dekat saktah. Itulah puan-puan, kadang kalau kelas-kelas agama ni yang banyak membanjiri ni siapa? Golongan ibu, bapak-bapak pergi mana? Cari parking. Cari parking tak sudah-sudah, akhirnya lepak dalam kereta. Orang ajar tentang sabta tak nak dengar, konon-konon dia lah paling tahu. Akhirnya bila baca Quran, compang perenang, tunggang langgang. Hukum sabta, dia boleh tarik nafas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi saya percaya bukan lelaki dekat sini, tetapi lelaki dekat mana? Pakistan ke Zimbabwe, Sri Lanka sana. Bukan lelaki kat sini. Lelaki kat sini semua baik-baik. Kalla, sebenarnya atau jangan sangka atau jangan begitu. Kalimah kalla dalam ayat ini Allah menidakkan perbuatan mereka. Jangan buat begitu. Dan ternyata bila Allah menafikan, menidakkan perbuatan itu, maksudnya apa yang mereka buat tu tak ada sebarang nilai kebaikan. Pergi sorok barang daripada pasaran, itu bukan benda baik. Tak percaya pada hari kiamat, itu bukan benda baik. Tak percaya pada mahsyar, itu langsung tak bawa kebaikan. So Allah suruh berhentilah buat benda tu. Kala ni peluang yang Allah bagi. Sudahlah, jangan lagi buat begitu. Berhentilah. Walaupun di awal surah ini Allah mulakan dengan wailun. Tapi bila sampai kepada unsur kalla ni, Allah benar-benar nak suruh mereka-mereka ni berhentilah. Kerana perbuatan buruk itu
perbuatan buruk yang mereka buat itu, akibatnya, risikonya, pada hati mereka, Allah akan letak ron. Okay? Pada perbuatan buruk yang mereka buat tu, kerana tak percaya pada Quran, tak percaya pada hari akhirat, kekal menindas manusia. Ni sekarang dah bubar ni. Kekal menindas manusia, tak nak ambil tanggungjawab, tak bertanggungjawab, suka-suka lompat parti. Kalau kekal buat begitu, pada hati mereka, ala qulubihim, pada hati mereka, Allah letak ron. Ron ni apa? Bukan ron nanti 5 tu, bukan. Ron ni karat. Kalau orang Sabah kata tagar. Hatinya bertagar, berkarat. Ron, itu ron. Hatinya ni diseliputi dengan karat. Besi yang kukuh kalau berkarat, dia lambat laun akan hancur, akan rapuh. Itu ron. Karat, bentuk kotoran. Dan karat itu, karat bila dah ada, dia akan merebak. Dia akan merebak. Dan akhirnya karat itu akan tutup hati manusia bila dia dah merebak dan semakin banyak. Akhirnya, kita tak pernah lagi lihat karat warna putih. Tak. Karat ni gelap, hitam. Akhirnya, hati orang yang berkarat ni akan jadi gelap. Bila hati gelap, katalah macam mana nak tunjuk hati ni, hati. Katalah ini hati. Bila hati gelap, kat luarnya digelap, macam mana nak terima cahaya? Macam mana nak terima cahaya? So, cahaya, dia takkan memantul pada benda gelap ni, tak. Black hole. Mana cahaya boleh keluar daripada black hole? Hati kita ni kan ibarat macam geluk kaca tu. Hati kita ni ibarat macam geluk kaca tu bersinar. Tapi dengan perbuatan, dengan kepercayaan dia, dia boleh mengakibatkan asalnya kaca itu dimakan karat. Dan akhirnya menutup. Dan cahaya di dalam tak boleh keluar, cahaya di luar tak boleh masuk dalam. Macam mana mereka nak tahu, Ustaz? Sebab mereka pun mengikuti kuliah dan yang ramai buat begitu pun orang bukan Islam. Jadi yang jadi mangsa adalah kita. Tuan-puan, kalau yang buat dia bukan Islam, itu kan ruang untuk kita sampaikan nasihat dan dakwah. Lebih malang kalau yang buat ni orang Islam. Tuan-puan tahu tak berapa ramai anak-anak muda yang begitu obses dengan forex. Forex ni haram. Tapi mereka sangat obses dengan forex sebab senang dapat duit. Lalu bila dah dapat duit, banyak duit, duit haram. Banyak duit, maka dia flex. Flex ni apa? Show off. Tunjuk dengan kereta-kereta besar. Buat konvoi, guna Mustang, guna macam-macam kereta. Sampai pernah viral, Mustang berhenti tengah jalan sebab habis minyak. Sengaja dihabiskan minyak supaya buat konten, biar orang jam kat belakang nak tengok aku ada Mustang. Tu anak Melayu tu. Anak Melayu. Dah tahu hukum tapi buat-buat tak dengar, tak percaya.
Allah kata apa? Jangan buat begitu sebab apa yang kamu buat itu hatimu akan ada karat. Bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Sebab karat itu timbul kerana apa yang kamu buat. Yaksibun, kasabah. Kasabah ni pula. Kasabah ni maksud dia benda yang kita buat dan ada hasil. Itu kasabah. So karat ni macam mana nak dihilangkan? Taubat. Bila kita bertaubat, titik itu akan hilang dan hati kembali jernih dan bersih. Kita tak panggil kaca itu sebagai putih. Kaca itu jernih. Tapi kalau kita terus buat dan terus buat, dia akan kembali hitam. Dan titik itu akan semakin banyak. Dan sewaktu itu, hatinya sudah keras, kejong. Tak dapat cahaya, keras. Dan ketika hati keras, dia baca Quran. Quran tak berkesan pada hati. Dia dah tak nampak dah. Apa fungsi Quran? Tak. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah. Innal abda idza aznaba zamban kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi fa in taba minha sukila qalbu wa in zadat fadzalika qaulullah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh seorang hamba itu bila dia buat dosa, bila dia buat satu dosa, adnaba zamban, dia buat satu dosa, maka ada satu noktah hitam di hati dia. Bila dia bertaubat, maka titik hitam tu lenyap. Dan hati dia kembali bersinar, kembali cemerlang. Namun bila dia tambah lagi dosa dia, maka bertambah pula lah noktah. Bertambah pula titik hitam tu. Yang demikian itu seperti yang disebut oleh Allah, sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usulkan itu menutup hati mereka. Oi, bayangkan tuan-puan. Kan kita baca suratul Asr. Kita baca suratul Asr. Saranan untuk kita bertaubat, istighfar waktu asar, sebab seharian yang kita lalui, kita tidak lepas dari dosa. Satu dosa, satu titik. Bayangkan berapa banyak pula kita buat dosa pada hari itu. Berapa pula banyak titik dalam hati kita, di hati kita. Dan kalau semalam kita tak bertaubat, tambah pula dosa hari ini, rasa-rasa hitam dekat hati kita tu berapa banyak dah. Dan kalau kita baru tahu tentang suratul Asr, setelah hidup berapa? 40 tahun, 50 tahun, tidak bertaubat. Bertaubat bila? Waktu Ramadan setahun sekali, atau waktu sempat pergi umrah, time tu bertaubat. Berkeladak. Bila hati sudah keras. Bila hati sudah keras, chances untuk mereka berubah, Allahu a'lam, tak tahu. Ada orang yang Allah nak dia berubah dan dia berubah. Maksudnya berlaku sesuatu yang besar dalam hidup dia, dia tersedar, hati yang keras tadi pecah dan mengalirlah air keimanan tu. Dan dia benar berubah. Ada orang yang serupa Fir'aun, hati begitu keras, nampak bukan satu mukjizat, 2, 3, 9
tanda yang Allah datangkan buat dia. Hati dia tetap keras. Hati kau keras, Firaun. Sehingga akhirnya waktu dia sedang tercungap-cungap, tenggelam. Sepatutnya kan raja, dia dilengkapi dengan skill dan kemahiran, survival skill, kemahiran untuk hidup, terutamanya berenang. Kenapa Firaun tak berenang? Why? Kenapa Firaun tak berenang? Sebab macam mana nak berenang kalau dia tengah pakai baju besi? Dia tengah nak bunuh Musa, tengah dengan askar dia pakai baju besi. Tak mungkin boleh berenang. Tengok perancangan Allah, hebat. Hebat. Anda rancanglah macam mana. Allah boleh buat semudahnya. Hati yang sudah keras, dia tak ada chance untuk bertaubat. Anda sendiri pernah lalui, ada pengalaman berhadapan dengan orang-orang yang begini, berdegel, keras hatinya. Nak berubah? Oh, tidak. Tidak. So, solusinya antara lain istighfar atau bertaubat ataupun solawat. Istighfar, taubat atau solawat. Kenapa solawat? Kerana kesan solawat ni unimaginable. Kesan solawat ni kita tak dapat nak gambarkan. Tuan-tuan, solawat ni apa? Apa ungkapan solawat? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tak kala kita ucapkan ayat tu, ungkapan tu, adakah kita yang memberi salawat pada Nabi? Tak. Bukan kita yang bagi salawat pada Nabi. Bukan kita yang ucapkan salawat pada Nabi. Tak. Kita, ayat tu bermaksud kita mohon pada Allah supaya Allah salawat pada Nabi. Allahumma, wahai Allah, sallu. Allahumma salli ala Muhammad. Salawatlah atas Nabi. Kita minta Allah salawat atas Nabi. Bukan kita yang salawat pada Nabi. Kita tak ada capability untuk beri kesejahteraan pada Nabi. Tak. Kita mohon Allah beri kesejahteraan pada Nabi. Itu maksud salawat. Basically, salawat adalah permohonan kita pada Allah. Doa kita pada Allah agar beri kesejahteraan pada Nabi. Sebagai balasannya, Allah akan beri kesejahteraan pada kita 10 kali. 1 kali kita buat, Allah akan beri kesejahteraan pada kita khusus atas nama kita, Nazri Mustaqim, 10 kali. Boleh gambarkan berapa besar manfaat tu. Istighfar kita mohon ampun 1 kali. Salawat kita mohon Allah sejahterakan Nabi, Allah akan sejahterakan kita 10 kali ganda. So kita masih lagi rasa dalam mood hari Jumaat je lah aku salawat. Ada seorang sahabat Nabi. Dahulunya dia Yahudi. Setelah dia peluk Islam, dia benar-benar committed untuk agama ini. Dan dia sering merujuk pada Nabi tentang apa yang dia buat, amal dan ibadah dia. Lantas satu hari dia berkongsi dengan Nabi, ya Rasulullah, setiap malam aku akan peruntukkan masa sepanjang malam untuk bertasbih, berzikir, mengingat Allah.
Lalu respon dari Nabi untuk sahabat ni, respon baginda sangat menarik. Baginda kata bagus, tapi kalau engkau salawat sedikit, itu lebih bagus. Oh, kalau macam tu, saya memilih untuk bahagikan 1/4 salawat dan 3/4 berzikir. Nabi kata bagus, tapi kalau engkau lebihkan, itu lebih bagus. Maksudnya lebihkan salawat, itu lebih bagus. Oh, kalau macam tu, saya buat keputusan untuk 1/3 salawat dan 2/3. Tadi 1/4, ni 1/3. Lebih banyak salawat. Dan bakinya 2/3 zikir. Itu lebih bagus. Nabi jawab, itu lebih bagus. Itu bagus. Kalau kamu lebihkan, itu lebih bagus. So, dia pun kata kalau macam tu, half-half lah. Separuh-separuh. Separuh salawat, separuh zikir. Nabi kata bagus. Tapi kalau kamu lebihkan, itu lebih bagus. Dan sahabat ni, dia kata kalau macam tu, 2/3 salawat, 1/3 zikir. Nabi kata bagus. Tapi kalau kamu lebihkan, itu lebih bagus. Dan akhirnya sahabat ni kata, aku berazam untuk salawat sepanjang malam. Dan Nabi kata, itulah yang paling bagus. Saya dengar ni, hadis ni daripada almarhum Syekh Ali Jabir. Waktu maulud, tahun bila dah, dia bagi tahu tentang salawat. Tuan-tuan boleh cari hadisnya tu. Begitu nilai salawat. Begitu luar biasa. Luar biasa. Semoga dengan kecintaan kita pada Nabi mengakibatkan hati kita gilang gemilang. Dan cahaya itu bukan saja terpancar dari hati, malah cahaya itu dapat Nabi lihat sewaktu di mahsyar nanti. Dan Nabi kenal, oh ini umat aku sebab bercahaya. Oi, dahsyat tuan-tuan, dahsyat. Dahsyat. Dan bila Allah sebut, kembali kepada ayat ni, hati mereka telah diselaputi karat. Dengan sebab perbuatan mereka sehingga mereka tidak dapat menerima kebenaran dari Allah. Ayat yang sama tapi kesan berbeza. Ayat yang sama memberi kesan yang berbeza. Dan ayat yang kita baca sama-sama kan, kita berapa? 80 orang ni sama-sama baca dan sama-sama dengar ayat yang sama. Ayat tu memberi kesan pada hati kita berbeza-beza. Beza, ada yang melihat ayat ni dalam bentuk dimensi yang berbeza. So, tu kesan pada hati. Dan hati inilah yang kita bawa jumpa dengan Allah nanti. Hati inilah yang akan dilihat dalam-dalam. Kerana ada satu amal yang Allah sangat suka dari hati kita ni. Ikhlas nama dia. Hati inilah yang begitu bermakna. Kalla bal rana ala qulubihim. Bukan dalam tau, di luar. Atas hati tu. Maka nu yaksibun, kerana apa yang mereka buat. Dan ini indicates bahawa manusia bila dia buat dosa, hati dia akan ada titik hitam. Dan setiap kali dia buat dosa, titik itu akan bertambah. Dan jika seorang hamba Allah minta ampun, hati itu akan terus bersih. Terus bersih. Bukan satu kali ampun, satu titik hilang. Tak. Sekali minta ampun, hati itu terus bersih. Jika kita tak minta ampun, dia akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Dan bila hati jadi hitam, dia akan mula melawan arahan Tuhan. Itu yang kita tak nak. Dia akan mula melawan arahan Tuhan. Tak berbaloi kita dikenakan azab semacam ini. Kalau nak dibandingkan dengan apa yang mereka dapat.
Kan? Tak berbaloi, mereka dikenakan azab semacam ini jika dibandingkan dengan setakat sorokkan minyak masak. Sorok minyak masak, hati jadi hitam, tak baloi, tak baloi. Ambil rasuah, dapat hitam hati, tak berbaloi, tak berbaloi. Rasuah berapa sangat? 30 juta. 30 juta bukan boleh bawa mati. Sangat tak berbaloi. Sangat tak berbaloi. Bukan banyak mana pun kalau diorang dapat. Setakat tipu orang lain dalam perniagaan, banyak mana dia dapat. Sebab tu, kita kena fikirkan, apa yang paling penting ialah kita jaga agama untuk jaga hati. Nak jaga agama ke nak dapat untung yang sikit? Yang tu kena bisik pelan-pelan dekat telinga diorang ni. Tapi sebab bila dia tidak melihat agama itu sebagai sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga, maka dia lihat dunia itu lebih utama. Solawat tu terpulang. Anda nak gerak bibir ke, nak pusing-pusing tangan ke, nak dalam hati ke, terpulang. Sebab dia permintaan kita pada Allah. It is between we and Allah. Kita minta, ya Allah, salawat atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Simple je. So itu yang Nabi ajar kita. As simple as that. Allahumma salli ala Muhammad. Simple je. Kemudian ayat 15. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Perkataan yang rare kan? Lamahjubun. Jom kita tengok apa maksudnya. No, sekali-kali tidak. Jangan buat begitu. Berhentilah dari buat begitu. Sungguh mereka pada hari itu benar-benar mahjub. Tertutup. Tertutup dari apa? Tertutup dari Tuhan. Hijab. Mahjubun dari perkataan hijab. Tuan-tuan pernah dengar tak? Tak tahulah betul ke tak cerita ni. Ini kita dengar-dengar cerita lah. Selalunya macam tu lah kan, hearsay. Orang balik daripada Mekah, ada yang kata, rugi betul. Hari tu pergi Mekah, tak dapat nak tengok Kaabah. Ada yang menangis-nangis, cari-cari. Mana Kaabah, tak dapat tengok. Sedangkan kawan dia yang sama-sama pergi, menikmati keseronokan, melayani kerinduan terhadap Kaabah. Dia tak nampak. Tak nampak Kaabah. Rupanya pandangan mata dia dihijab. Kaabah ada dekat situ, dia tak nampak. Kan macam kita tengah makan, apa nama? Tengah makan kerepek. Siang-siang macam ni kan, makan kerepek, lepas tu ada teh-o. Tengah-tengah seronok makan, lepas tu cicah pula sambal belacan. Mana ada orang makan kerepek, cicah sambal belacan? Makan ni apa, mangga muda tu makan jeruk. Cicah pula sambal. Satu-satu. Kadang bini lalu pun tak nampak. Waktu tu bini terhijab. Sebab kita duk fokus pada benda lain. Dan bayangkan ini. Kalau kita kekal dengan perangai tatfif, mutafifin. Kita kekal dengan perangai mutafifin. Sama ada kita peniaga atau kita pembeli. Sama ada kita pemerintah atau kita rakyat. Kekal dengan perangai mutafifin,
susahkan orang lain, nak kumpul, nak untung sendiri je, Allah kata pada hari itu, engkau akan terhijab dari melihat Allah. Engkau akan terhijab dari melihat Allah. Innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka pada hari itu terdinding, terhijab, tak nampak Allah. Sedangkan pada waktu itu, dan itulah satu-satunya impian kita selama ini, belajar Quran kerana nak kenal Allah, kerana nak lihat Allah. Tapi sebab kita tersalah langkah, nak untung yang sedikit, nak untung yang kekal, Allah haramkan dari mata kita untuk lihat Allah. Rugi tuan-puan. Saya tak tahu macam mana nak gambarkan kerugian itu. Dan ini adalah benda yang tak, level of ruginess ni, tak tahu macam mana punya dahsyat ni. Allah pun dia tak nampak. Sekarang kita hidup ni mencari Allah, kita hidup ni nak kenal Allah. Quran turun tu sebab nak. Perkataan rugi tu sebenarnya masih kurang nak menggambarkan betapa apa yang mereka alami. Beyond rugi. Tu. Atau kalau nak buat contoh, anak kita sepatutnya ambil peperiksaan UPKK. Okay. Anak kita sepatutnya ambil peperiksaan UPKK. Lalu sebelum peperiksaan tu, cikgu-cikgu dia buat kelas tambahan, dia buat sembahyang hajat semua, dan waktu buat majlis sembahyang hajat tu, cikgu dia hulurkan kertas, hafal yang ni je. Ni nanti soalan yang akan ditanya. Hafal ni je. Ni soalan yang akan ditanya. Tiba hari ujian, anak kita lebih selesa untuk layan rasa ngantuk dan tak bangun sampai ke tengah hari. Akhirnya proses ujian periksa itu berlalu dengan begitu. Sebab dia rasa, tidur aku lebih penting. Sedangkan keuntungan tidur tu sedikit berbanding dia dah ada persediaan, tinggal ambil periksa. Itu nak sebut apa tu? Rugi? Tak. Itu lebih dari rugi. Ya. Kaabah is always there for us. Betul. Betul. Rugi gila. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Jangan buat begitu. Jangan sampai kamu begitu. Kamu akan rugi. Dan mereka pada hari itu akan ditutup dari melihat Allah. Kalimah lamahjubun, kata dasarnya hajabah ataupun hijabah, yang bermaksud suatu yang menghalang, menahan, menutup, melindungi, menyorok, menjadi dinding. Lazimnya kita guna perkataan hijab. Maknanya ada hijab antara mereka dan Allah. Dan kalimah hijab adalah penghadang. Ia adalah kesan dari kesalahan dan dosa yang mereka buat. Dan mereka tak akan dapat melihat Allah di hari akhirat nanti. Dan ini adalah azab yang kekal. Azab rohani. Dan ini adalah kerana mereka tak layak untuk tengok Allah Subhanahu Wa Taala.
Wow. Kan pelik kalau ada manusia yang tak teringin nak tengok Allah. Tapi Allah tak mahu beri orang yang berdosa melihatnya sebab Allah murka. Allah tak nak dia orang tengok Allah sebab Allah murka pada mereka. Mereka takkan diberikan dengan satu nikmat yang amat besar, iaitu nikmat melihat Allah. Dan kesempurnaan nikmat di sana nanti adalah nikmat melihat Allah. Itu nikmat paling sempurna. Setakat masuk syurga, itu masih ada lapisan-lapisan. Syurga itu bukan ultimate. Yang paling ultimate, nikmat paling sempurna ialah melihat Allah. Sebagai galang gantinya, apa yang mereka lihat? Mereka akan tetap juga dapat melihat, namun mereka melihat neraka sebagai azab yang bakal dikenakan pada mereka. Sebelum masuk dalam neraka, mereka akan ditunjuk kepada depan mata mereka ni neraka sebenar. Neraka akan ditarik, didatangkan, tunjuk pada ahli neraka. Dan bila neraka ditunjukkan pada mereka, bila neraka ditunjukkan pada mereka, mata yang pernah melihat neraka takkan dapat melihat ke tempat lain, melainkan terus fokus kepada neraka, seolah-olah mata-mata mereka ni terpaku pada neraka. Dah tak boleh lihat benda lain dah. Kita dekat dunia, mata kita ni boleh kontrol. Nak tengok mana? Kanan, kiri, atas, bawah. Di sana, anak mata pun tak boleh kontrol. Bila sudah dipaparkan neraka, mata kita akan terus terpaku. Lock, automatic, lock. Pejam tak boleh, pejam terus tengok. Tengok azab. Ingat seronok ke tengok azab, tuan-tuan? Siapa yang suka tengok anak kena dera, kena pukul, kena palu, kena sebat dengan batang besi? Siapa yang suka tengok? Tapi itulah antara azab, emosi yang Allah sediakan untuk penghuni neraka. Matanya takkan boleh melihat sesuatu yang indah kecuali neraka. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri hanya kepada Tuhan mereka melihat. So kekallah kita beriman. Moga kita mati dalam keadaan husnul khatimah agar kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian tadi tu azab azab spiritual, azab emosi. Ayat 16, summa innahum lasalul jahim. Nak tengok Tuhan terhijab, kan katalah ada banduan sedang diiringi dan diberitakan, oh ada ahli keluarga datang melawat, tapi dia sedang apa? Dah buat kesalahan dekat penjara tu, dia sedang dihukum. Tangan bergari kat belakang. Lalu dia bagi tahu, ada saudara kau nak tengok. Sedang dia on the way nak pergi tengok, rupanya arahan terbaru daripada pengarah penjara, dia didenda sebab buat onar dalam penjara, tak boleh dibenarkan berjumpa dengan mana-mana ahli keluarga. On the way nak pergi tengok ahli keluarga, ditarik balik. Keistimewaan itu langsung tak dapat tengok. Dan dia perlu dihukum sebat sebab buat onar dalam penjara. Summa innahum lasalul jahim. Tadi emosi sudah tercalar, kecewa emosinya, tak dapat tengok Allah. Sekarang dia
Salul jahim, dicampak ke dalam neraka. Tadi siksaan emosi, sekarang siksaan fizikal. Sungguh mereka benar-benar la salul jahim. Sal bersambung. Salu, ya. Mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka masuk ke dalam neraka jahanam, dan kalimah yang Allah gunakan kali ini adalah salu. Dan ia adalah dalam bentuk isim. Isim fa'il. Isim fa'il. Dua pembuat pelaku. Maksudnya, dia sendiri, mereka sendiri yang akan campak diri mereka dalam neraka. Bukan dicampak, mereka sendiri yang nak pergi. Mereka sendiri yang akan memasukkan diri mereka ke dalam neraka. Bila pula orang nak dicampak ke dalam neraka, kan? Basically memang mereka tak nak meronta-ronta. Tapi apa boleh buat? Diri dia sendiri, dia tak boleh nak kawal. Tadi mata tak boleh nak kawal, sekarang diri dia automatik pergi. Mereka tidak dapat menahan diri dari masuk ke dalam neraka. Allah akan buat supaya mereka sendiri terjun ke dalam neraka. Dahsyat. Dahsyat. Kemudian kita sambung lagi lain kali. Barakallahu li wa lakum, jam 9.59, kembali kepada Opah. Kembali kepada Opah. Baik, baik Ustaz, terima kasih. Itu tadi secara terperinci beberapa ayat. Kita ada lagi banyak ayat ya Ustaz. Nak cari masa untuk sambung insya-Allah. Dan alhamdulillah puan-puan, kita tidaklah serugi mana yang kita jangkakan, di mana Allah pilih kita pada pagi ini untuk dengar tadabbur. Alhamdulillah. Terima kasih pada Allah. Terima kasih pada puan-puan semua yang sudi. Walaupun daripada 6.30 pagi Ustaz, kami ni menanti Ustaz sampai 9.10 pagi. Wow. Panas dah telefon ni. Dah sangat-sangat panas. Jadi tak boleh lengah-lengah ni, nanti telefon pun gila juga. Bukan rugi gila, telefon pun nak akan gila. Itu tadi tadabbur daripada Ustaz. Mudah-mudahan kita berkumpul lagi Ustaz pada masa sesi-sesi yang lain untuk seterusnya, tadabbur seterusnya, ayat-ayat yang bersambung insya-Allah. Dan untuk itu kita tidak melengahkan masa, telefon dah panas. Mohon kita Ustaz doa sikit untuk kami dan juga tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan al-asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tak kala kami melalui surah ini ya Allah, surah Mutaffifin yang penuh dengan ancaman dan kegerunan ini ya Allah, Kau jauhkanlah kami daripada sifat dan perangai yang tidak wajar dan tak patut, agar kami dapat mengembalikan, menunaikan hak-hak manusia seperti mana kami bersungguh menunaikan hak-hak-Mu ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, peliharalah diri kami dan keluarga kami dari bakaran api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, peliharalah mata kami agar mata kami ini kelak layak untuk melihat-Mu ya Allah. Satu nikmat yang tidak dapat kami gambarkan ya Allah. Kerinduan kami untuk dapat melihat-Mu ya Allah, melihat Nabi-Mu ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wahai Tuhan kami, mata ini penuh dengan noda dan dosa ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah, terimalah permintaan kami ini ya Allah, agar hati-hati kami ini ya Allah kembali bersih dan cemerlang semata-mata untuk-Mu ya Allah. Agar kami, hati kami, mata kami layak untuk melihat dan menemui-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Terima Ustaz. kasih Ustaz. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Cik Amin. Assalamualaikum Terima kasih semua. Ustaz. Terima kasih Baik, Ustaz. okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih semua. Sama-sama kasih. Kita jumpa lagi 2:30 petang ni dengan Ustaz Wan Halim. Kitab 77 cabang iman Tauhid. Terima InsyaAllah kasih. sampai Terima kasih Opa. Assalamualaikum. sama-sama. Terima kasih, Opa. Terima kasih Opa. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jumpa nanti. Sama-sama. Terima kasih Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang bermasuk Oh, Puan. Ya, Puan Nur Alam dah habis dah. Puan baru masuk. Jumpa lain kali lah Puan. Tak nampak tadi tentang ni Al-Mutaffifin. Jadi I tengok something else. Then Azrah baru inform saya. Tu dia lah tak ada rezeki lah. Tak apalah lain Sebabnya kali. mungkin mulai hari ini pilihan Ustaz bersama kita, Ustaz Nazir akan bersama kita adalah sama ada hari Ahad, hari Jumaat, Sabtu atau Ahad. Antara 9 pagi ataupun petang. Jadi itulah jadual yang mungkin kita akan teruskan untuk seterusnya. Selepas ini tidak ada lagi pada hari-hari lain. Dia hanya free untuk SPAQ, tak tahu waktu manalah. Mungkin pukul 9 pagi lah, most probably dia kata 9 pagi. Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi untuk pengetahuan Puan Nur Alam, jika ada masa itulah Jumaat, Sabtu, Ahad untuk kita mendengar tadabbur Ustaz. Okey semua. InsyaAllah. Terima kasih InsyaAllah. banyak Puan Nur Alam. Thank you, Jumpa Puan. lagi insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustazah Opa dan sebagai kawan-kawan semua. Jumpa lagi. Alhamdulillah sama-sama. Jumpa lagi insyaAllah. Okey. Telefon panas ni. Apa nak minta diri. Telefon apa dah panas. So minta diri dulu ya. Dari Terima kasih dari 4:30 banyak-banyak. tadi Opa. Dari 4:30 Allahu tadi Akbar. saya. Lagi Tak juara. apa. Itu lagi juara. Saya beli phone baru dah. Kurang panas sikit. Ya. Kerana Tuhan. Tak Mesti- apa. Mesti yang mahal tu. Yang tak panas Tak mesti yang adalah. mahal. Yang murah je. Yang murah je. Mana ada yang mahal. Sekarang dah murah Okey. dah. Okey, Opa. Alhamdulillah. Okey, jumpa lagi insyaAllah. Mohon minta diri dulu. Terima kasih. Ampun dan maaf. Assalamualaikum.